Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid, sidang Jumaat, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis Nabi, ada satu riwayat bagaimana sahabat-sahabat menceritakan cara ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang saya nak sebut ni rasanya tak boleh ikut. Rasanya tak boleh ikut ya. Iaitu Nabi solat malam. Nabi solat malam. Solat malam 2 rakaat bagi salam, solat 2 rakaat bagi salam, sampailah lebih kurang Nabi sembahyang tu 12 rakaat. 12 rakaat. Summa awtara, kemudian Nabi witir 1 rakaat. Boleh ikut tak? Boleh boleh ikut. Kemudian dekat-dekat nak subuh, qubail al-fajri, dekat-dekat nak subuh dah, Nabi pun berehat. Ini nak tanya boleh ikut dekat tak boleh ikut ni. Nabi pun berehat. Nabi berehat ni Nabi tidur sekejap ataupun Nabi baringlah. Tetapi bila Nabi berehat lepas sembahyang malam ni, sembahyang tahajud, sembahyang malam ni, dalam riwayat tu kata fa in kana lahu hajatun alamma bi ahlihi. Dekat-dekat nak subuh ni, kalau Nabi ada hajat untuk bersama dengan isteri, dekat-dekat nak subuh. Dekat-dekat nak subuh, alamma, maka Nabi pun akan bersama dengan isteri Nabi. Dekat-dekat nak subuh. Bukan tengah malam, dekat nak subuh. Lagi 15 minit nak subuh tu bersama. Falamma sami'al azana wa sama. Bila Nabi dengar azan subuhnya, Nabi pun ringkas bangun. Agak-agak boleh ikut tak? Pasal apa? Tak boleh. Boleh ikut. Ni boleh ikut tak? Ni boleh ikut. Dekat-dekat nak subuh boleh ikut. Bersama dengan isteri. Dah boleh bangun subuh dah pagi. Saja saya nak mukadimah ni. Saya baca hadis tu dekat-dekat tak. Jadi Nabi ni gagah tuan. Nabi ni gagah kerana dalam riwayat Nabi ni diberi kekuatan sama dengan 40 orang lelaki. Sama dengan kekuatan 40 orang lelaki. Baru sekali baru seorang ada 39 tenaga lagi. Kita tak ada. Kan? Maknanya kalau pukul 5.30 tu baru bersama dengan isteri, alamatnya subuh pukul 9.30 lah kot. Ini maknanya bila baca hadis Nabi ni kena tengok elok-elok. Payah nak beramal, susah nak beramal. Kerana mungkin dia bolehlah kalau nak cuba tu bolehlah. Tetapi sukar kerana kekuatan kita tidak sama dengan kekuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam masyarakat kita ini, bila mana sesuatu perkara itu dikaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka masyarakat kita ini sangat-sangat terpuja. Masyarakat Islam majoritinya dia terpuja. Dia rasa seronok dengan barang-barang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saya baca satu hadis yang lain, iaitu hadis bagaimana seorang sahabat Nabi, kalau tak silap Anas bin Malik radhiyallahu anhum, mengeluarkan satu benda yang disebut sebagai qadah. Akhraja ilaina qadah. Ya, dia keluarkan satu benda yang dinamakan sebagai qadah. Qadah ni kalau saya nak bangga saya orang Kedah, maka hadis ni saya terjemah mula-mula negeri Kedah. Mula-mula terjemah saya ya, sebab saya asal orang Kedah ya. Tapi bukan makna Kedah, negeri Kedah bukan negeri Kedah ni ya, bukan negeri Kedah. Kalau orang kata duk bawa cerita Nabi dah sebut negeri Kedah dalam hadis ni, itu satu pembohongan ya. Perkataan tu ada ya, perkataan qadah tu ada, tetapi qadah ni maknanya cawan ya, bekas minum ya. Sahabat Nabi mengeluarkan qadahan, satu cawan. Cawan ni daripada kayu, khashaban, daripada kayu ya. Nabi minum cawan daripada kayu. Oleh kerana kayu tu mungkin ada air tak tahankan, ada lubang-lubang sikit dan sebagainya, maka cawan ini dibalut dengan dihadidin dengan besi, disalut dengan besi. Cawan kayu yang disalut dengan besi ya, cawan kayu yang disalut dengan besi. Jadinya bila mana saya baca hadis ni, cawan kayu yang dibalut dengan besi, cawan itu milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kuliah saya tu saya pun sebut bahawa sukar untuk kita menerima bahawa adanya barang-barang tinggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada lah, mungkin ada. Tapi sukar kita nak terima bulat-bulat. Hari ni saya nak bawa gelas Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sukar kita nak terima perkara yang sebegini. Kerana apa? Kerana banyak sebablah yang kita boleh kaji. Kenapa sukar kita nak terima perkara-perkara yang sebegini? Sebagaimana ulama-ulama hadis, apabila dibawakan kepada mereka riwayat hadis, ulama-ulama tidak menerima bulat-bulat. Walaupun orang kata ni hadis Nabi, ulama-ulama akan berhenti sekejap, tengok dulu, kaji dulu, betul ataupun tidak ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif, ada hadis yang palsu. Bukan Nabi yang palsu, Nabi tak palsu, tapi riwayat hadis tu, riwayat hadis ni sahih, riwayat hadis ni dhaif, riwayat hadis ni palsu. Ulama akan klasifikasikan, tentukan ya, adalah kriteria-kriteria, syarat-syarat kenapa hadis ni sahih, kenapa hadis ni dhaif, kenapa hadis ni hasan, kenapa hadis ni palsu ya. Sebab apa? Sebab ulama-ulama nak jaga-jaga supaya tidak berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dusta atas nama Nabi ni satu perkara yang besar dosanya. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadinya tuan-tuan, kalaulah hadis-hadis pun orang boleh dusta atas nama Nabi, orang boleh reka cipta hadis-hadis palsu, boleh tak orang berdusta atas nama Nabi dalam barang-barang peninggalan Nabi? Boleh atau tidak? Sudah tentu boleh.
hadis Nabi sekian, hadis Nabi sekian, palsu. Ya, maka mungkin ada di sana manusia yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, nak mencari keuntungan dunia, mereka berdusta dengan barang-barang tinggalan Nabi. Kita bukan nak tuduh, tidak. Tapi kita nak ambil manhaj para ulama. Manhaj para ulama, mereka tidak bulat-bulat menerima sesuatu hadis, maka begitulah kita juga. Orang datang kata ni cawan Nabi, ni gelas Nabi, ni janggut Nabi, ni rambut Nabi dan sebagainya. Jangan kita bulat-bulat terima, kerana belum tentu ia kepunyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi satu sebabnya ialah para ulama tidak menerima. Yang keduanya, tuan-tuan, para ulama kalau dalam hadis mereka ada kaedah. Mereka ada kaedah nak tahu kata ini hadis sahih ke, ini hadis dhaif ke, ini hadis palsu ke. Mereka boleh kaji tengok. Ada syarat dia, ada kriteria dah. Tapi kalau saya datang hari ini kata, ni cawan Nabi, gelas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi minum susu dalam gelas ni, Nabi minum madu dalam gelas ni. Kalau tuan-tuan boleh pegang gelas ni, tak akan masuk neraka. Ya, tapi kena bayarlah mahal sikitlah. RM100 je hari ni. Siapa nak pegang gelas ni RM100. Siapa nak minum dalam gelas ni RM200 kena bayar. Ayat. Jadi macam mana kita nak tentukan ni gelas Nabi ni? Macam mana kita nak tentukan? Kalau ulama tengok pun macam mana ulama nak tahu ni cawan Nabi, ni gelas Nabi ni? Apa syaratnya? Kan? Jadi tak ada kriteria, tak ada parameter nak tentukan ini betul-betul gelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis, dia ada disiplin ilmu dia. Ulumul hadis, takhrij hadis dan sebagainya. Tapi kalau cawan gelas ni susah kita nak tentukan. Tidak ada disiplin ilmu. Ya, tidak ada parameter nak tentukan. Jadi susahlah. Ya. Jadi sebab itulah asas yang lebih penting lagi dalam agama kita ini bukanlah semata-mata cawan Nabi, bukanlah semata-mata gelas Nabi, tetapi ada perkara yang lebih besar, ada perkara yang lebih penting. Contohnya dalam satu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk, air tu tumpah. Nabi basuh muka, Nabi basuh tangan, air tu jatuh ke bawah. Ya, dalam satu hadis ya. Bila mana air tu jatuh ke bawah, maka para sahabat Nabi yang berada di situ berlomba-lomba tadah tangan ataupun cuba mengambil air lebihan wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Basuh muka tu basuh sikit, sahabat tak ada. Basuh tangan, sahabat tak ada. Ya, sahabat tak ada. Kalau kita kata ayat mustakmal dah kan. Dalam fiqh kita ayat mustakmal. Kalau tak itu cerita lain. Maka Nabi tanya kepada para sahabat, apa sebab sahabat-sahabat nak dapatkan air yang air wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Apa sebab sahabat nak dapatkan air wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka para sahabat memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa para sahabat melakukan perkara sedemikian kerana kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi, maka air lebihan wuduk pun mereka nak ambil. Nak basuh badan mereka, nak simpan sedikit sebanyak dan nak ambil keberkatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama dah. Maknanya ni gelas Nabi, cawan Nabi, air lebihan wuduk ni, sama lebih kurang sama. Barang-barang yang ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah tuan-tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda.
Tadi pasal ayat air wudu, ya, sayang kepada Nabi, nak ambil keberkatan daripada Nabi. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat dan kepada kita semua perkara yang benar, perkara yang lebih penting. Bukan air wudu Nabi itu, bukan. Kata Nabi SAW, man sarrahu an yuhibballaha wa rasulahu aw yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Sesiapa yang suka untuk kasih kepada Allah dan Rasul, dia nak kasih kepada Allah dan Rasul, aw yuhibbuhu Allah wa, ataupun dia suka Allah kasih kepada dia, Rasulullah pun kasih kepada dia. Timbal baliklah, dia sayang kepada Allah dan Rasul, Allah dan Rasul pun sayang kepada dia. Tadi cerita dia siapa? Air wudu. Sahabat saya mati ambil wudu. Nabi ubah daripada air wudu ni, Nabi ubah kepada perkara yang kekal sampai hari kiamat. Iaitu kata Nabi SAW, yang pertamanya, falyusaddiqil haditha idza haddatha. Hendaklah dia cakap benar. Tak ada dah air wudu dan Nabi tinggalkan dah. Nabi bagi akhlak mulia, nilai yang kekal sampai hari kiamat. Air wudu tak kekal. Nabi ajar sekali. Falyusaddiqil haditha idza haddatha. Hendaklah dia cakap benar apabila dia cakap. Yang keduanya Nabi kata wal yu'addil amanata idza tumina. Hendaklah dia tunaikan amanah apabila diberi amanah. Tunaikan amanah apabila diberi amanah. Ya, tugas kita dan sebagainya. Yang ketiga kata Nabi SAW, wal yuhsin jiwaru man jawaru. Elok kejiranan. Elok hubungan lah. Elok hubungan kejiranan. Jaga hubungan, ya. Dan itu elok hubungan kejiranan. Ini tiga perkara yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya, Nabi ubah daripada barang-barang ni kepada hadis Nabi SAW. Barang ni tak kekal, hadis Nabi kekal sampai hari kiamat. Ya, jadi kita ambillah perkara yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu, wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.